ini sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, insyaAllah kita akan sambung pembacaan kita melalui kitab tafsir. Saya gunakan kitab Tafsir Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Pada minggu yang lalu kita telah berhenti pada ayat yang ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 ini ialah setelah Allah menggambarkan kepada kita perihal orang-orang kafir di hari kiamat kelak, maka Allah ceritakan juga kepada kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Ia bermula daripada ayat 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapat kejayaan. Apa dia kejayaan yang hakiki? Kejayaan yang hakiki ialah kejayaan kita masuk syurga. Kerana itu Allah sebut zalikal fawzul azim. Demikian itu adalah kejayaan yang besar. Jadi kita berjaya SPM, kita berjaya STP, kita berjaya UPSR, kita berjaya naik pangkat, itu adalah kejayaan. Tapi bukan kejayaan yang hakiki. Kejayaan yang hakiki ialah kita memperoleh syurga. Hada'iqa wa a'daba. Dan di syurga itu Allah kata dibentangkan kepadanya kebun-kebun dan buah-buah. Ada kebun, ada buah. Buah yang kita nak dapat macam mana? Tunjuk aja buah akan turun. Buah tu jauh ke atas tu. Kita kata nak buah, cuma dahan turun ke bawah. Itu buah lagi. Kalau nak burung, katalah nak makan daging burung merpati, burung sedang terbang, nak asin, nak makan merpati. Burung tu datang-datang dekat kita, terus dalam keadaan telah dipanggang. Siap dengan cicaknya sekali. Yang itulah Allah sebut nikmatnya orang-orang yang dalam syurga. Hada'iqa wa a'daba. Mempunyai makanan yang enak-enak dari buah-buahan dan daripada kebun-kebun. Bukan kita beli ya. Beli tak best. Pergi dekat kedai nampak kebun buah-buah tinggi, macam tu beli. Tak best. Yang seronoknya ialah kita petik. Itu kerana itu Allah sebut kebun. Hada'iqa wa a'naba. Kebun-kebun dan buah-buahan. Wa kawa'iba atraba. Bukan setakat itu saja, Allah kata orang-orang yang beriman, yang bertakwa, Allah sediakan dia dengan gadis-gadis remaja yang sentiasa sebaya. Tak ada tua, tak ada muda. Kita ni tuan-tuan, bila kita bangkit di akhirat kelak, bila kita dibangkitkan pada hari kiamat selepas tiupan sangkakala yang pertama, kita akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana kita mati. Kita dibangkitkan bila kita mati. Kalau kita mati itu dalam keadaan mabuk, kita akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk. Kalau kita mati dalam keadaan baik, kita akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Jadi orang akan bangkit daripada kubur dalam keadaan macam mana nasibnya ketika mati. Okay? Tetapi bila kita masuk saja dalam syurga, kita akan menjadi uruban atraba. Kita akan jadi umur yang sebaya, 30 tahun. Semua tak ada tua, tak ada muda. Yang tua jadi muda, yang kanak-kanak mati kanak-kanak jadi muda. Semua akan muda. Dan dia ditemani oleh kawa'ib. Kawa'ib ini maknanya ialah gadis-gadis remaja. Kenapa disebut demikian? Kerana itulah nikmat di dunia. Allah nak beritahu, di syurga nanti apa yang kamu nak di dunia ni ada. Lepas tu wa ka'san dihaqa. Tak sahaja ada gadis-gadis remaja, Allah kata di tangan-tangan mereka itu ada gelas-gelas yang dipenuhi dengan arak. Arak pula. Tapi arak yang tidak memabukkan. Maknanya nikmat sungguh lah. Kalau kita nak tengok nikmat di dunia ini, pergi tengok macam mana orang pergi minum arak. Duduk bersandar, minum gelak-gelak. Itu nikmat. Nikmat sungguh kan? Tapi di syurga kita minum arak, kita tidak akan mabuk. Tapi kenapa Allah sebut arak? Apa salahnya?
disebut benda lain? Nak ceritakan bahawa apa yang kita teringin dekat dunia ni ada di syurga. Walaupun begitu, banyak benda yang kita tak nampak di dunia ni ada di syurga. Rasulullah sebut, fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatari qalbin bashar. Dalam syurga nanti ada fima la ainun ra'at, benda yang tak pernah tengok di mata. Kita hidup tak pernah nampak benda tu, tengok-tengok syurga ada. Wala uzunun sami'at, dan tak pernah didengar suara yang sangat merdu, tak tahu nak ceritalah, merdu sungguh, tak pernah didengar di dunia. Wala ala khatari qalbin bashar, bahkan tak pernah terdetik dalam hati manusia benda macam itu, tapi boleh dapat di syurga. Allah, di syurga ni macam-macam. Nak apa ada. Nak saja kita, nak apa ada. Nak mi goreng, mi goreng pun ada. Nak bihun goreng ada, bihun sup ada. Cuma tuan-tuan, kalau kita dah masuk syurga, hidangan di sana jauh lebih hebat. Mungkin mi goreng yang kita suka di dunia ni tak terliur lah. Kita minta benda lain kan. Tapi asasnya apa sahaja yang kita nak bila kita masuk syurga, semuanya Allah bagi. Kemudian Allah sambung dalam ayat ke-35, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Dalam syurga itu kamu tidak akan mendengar kata-kata yang sia-sia dan tidak juga kata-kata dusta. Tak ada benda sia-sia dalam syurga. Bercakap semua benda yang ada manfaat. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Demikian itu adalah balasan daripada Tuhanmu sebagai pemberian di atas perhitungan amalan yang telah kita lakukan di dunia. Jadi kita buat baik-baik di dunia ini, Allah balas kita dengan syurga, balasan yang sangat hebat, yang sangat besar. Baik, itu cerita mengenai kelebihan syurga yang Allah sediakan. Jadi dulu kita dah sebut dah, ayat juz amma ni, amma yatasaalun ini ada beberapa banyak peringkat. Pertama, Allah cerita mengenai hari kiamat. Kedua, Allah cerita mengenai kedudukan orang kafir. Ketiga, mengenai orang-orang yang bertakwa. Dan yang akhirnya Allah nak menceritakan daripada ayat 37 sampai ke 40. Ayat ni 40 saja. 37 sampai ke 40, Allah menceritakan mengenai keagungan dan rahmat Allah. Allah menegaskan kepastian berlaku kiamat dan ugutan kepada orang-orang yang kafir. Baik, kita baca ayat yang ke-37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka itu tidak dapat berbicara dengannya. Mereka tidak dapat berbicara dengannya. Allah menceritakan dalam ayat ini bahawa Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Yang tu dia nak cerita pertama. Allahu Rabbus samawati wal ard. Allah adalah Tuhan langit, Allah adalah Tuhan bumi, wa ma bainahumar rahman. Dan Tuhan di antara langit dan bumi. Langit ni besar mana agaknya tuan-tuan? Tak tercapai di akal manusia. Apa yang kita nampak daripada yang kita belajar, bumi, matahari, galaksi Bima Sakti dan seluruh galaksi bintang-bintang semua ini, semuanya duduk di bawah langit pertama. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabi, dan kami hiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Semua bintang-bintang yang ahli sains kata banyaknya bintang itu ialah seperti butiran pasir di tepi pantai. Punyalah banyak, tak tahu berapa juta, berapa bilion bintang, berapa bilion galaksi, tapi semua duduk di bawah langit pertama. Kita ada berapa langit? Ada 7 langit. Jadi besar mana? Wallahu a'lamu bissawab. Tak tahu kita nak sebut. Allah kata hebatnya dia sebagai Tuhan langit dan Tuhan bumi ini, dan dia memberi, dan keagungannya serta keluasan rahmatnya sangat besar.
la yamlikuna minhu khitaba. Pada hari kiamat kelak, pada hari kita dihimpunkan di mahsyar kelak, la yamlikuna minhu khitaba, tak ada siapa berani nak cakap. Hebatnya Allah. Bila kita naik je, duduk saja di padang mahsyar, semua orang tak berani nak berkata apa-apa. Semua orang akan tunduk. La yamlikuna minhu khitaba. Bercakap sikit pun tak berani. Dia cakap apa tadi? Nak cakap macam tu pun tak berani. Tak dengar. Tapi nak angkat suara tak berani. Kenapa? Kerana Allah SWT ni sangat agung. Dia sangat agung, sangat mulia, sangat besar. Orang takut pun dia, orang sayang pun dia. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah, iaitu pada hari yang dibangkitkan, pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Pada hari mahsyar nantilah, para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali mereka yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia mengucapkan kata yang benar. Jadi dalam kes ini tidak ada siapa yang boleh bercakap kecuali dengan izin Allah SWT. Para malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT turun berduyun-duyun untuk sama-sama. Para malaikat pun dia makhluk. Cuma malaikat dia tidak diazab, sebab malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah melakukan maksiat. Bahkan malaikat ni satu hamba yang sentiasa taat. Tapi malaikat akan turun pada hari kiamat kelak untuk menunjukkan keagungan tentera Allah SWT. Tidak ada yang berani bercakap. Bahkan sesiapa pun tak berani nak bercakap, kecuali dengan dua perkara. Pertama, orang yang diberikan keizinan untuk bercakap. Itu yang pertama. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Dan tak kala semua malaikat, roh ni Jibril alaihissalam, wal malaikatu saffan, semuanya beratur berdiri, la yatakallamun. Kalau malaikat pun tak bercakap, malaikat yang besar pun tak bercakap, kita boleh bercakap tak? Kita lagi tak boleh cakap. Besarnya para malaikat ini disebutkan dalam satu hadis, Israfil ni malaikat yang meniup sangkakala, meniup trompet sangkakala, yang untuk menyebab berlakukannya kiamat. Nabi SAW kita bermi'raj ke langit, baginda telah melihat Israfil. Kana syakhisan bi basarihi ila sama. Israfil ni dia duduk dalam keadaan satu kakinya bengkok, satu kakinya melutut. Di samping matanya menghadap ke langit. Mata menghadap ke langit, tak celik-celik. Trompetnya ada di mulut. Kenapa? Kerana dia nak menunggu arahan daripada Allah, tiupan sangkakala. Dia takut kalau masa dia berkedip mata tu, masa tu Allah suruh. Dia takut. Jadi Rasulullah kata tak berkedip matanya, dan dua matanya seperti kaukabun durri, seperti besar planet. Matanya besar planet. Itu baru malaikat Israfil. Kalau badan besar mana agaknya? Kalau makhluk yang sebesar ini, la yatakallamun, tak berani nak bercakap, kita boleh bercakap tak? Kita jauh lagi lah. Nak bercakap pun tak boleh, apa pun tak boleh buat. Malaikat yang besar pun tak bercakap, maka kita tentulah lagi tidak boleh bercakap, kerana takut. Illa man azina lahur rahman, kecuali ada dua sebab je orang tu boleh bercakap. Pertama, orang yang diberi keizinan oleh Allah SWT untuk bercakap. Dan yang kedua, orang yang diberi keizinan untuk bercakap ini tidak berkata-kata melainkan perkara yang hak dan benar. Jadi siapa? Hari mahsyar ialah hari perhitungan.
Jadi bila hari perhitungan, kenalah ada soal jawab. Orang tak berani nak cakap, tapi bila ditanya, kena jawab. Yang tu lah masih dia bercakap. Tapi bila dia bercakap, dia akan bercakap yang benar. Dia tak berani. Kalau mulut dia nak berdusta, tangan dia akan berkata benar. Apa dalam surah Yasin tu Allah sebut tak lupa surah Yasin, Allah beritahu bahawa tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita ini berkata-kata di akhirat kelak bila mulut kita berdusta. Jadi semua bercakap ni benda yang benar sahaja. Kemudian sekiranya mereka diberikan keizinan bercakap oleh yang memberikan keizinan, iaitu Allah, mereka tidak mengungkap kecuali perkataan yang benar dan yang pernah mereka ucapkan sewaktu di dunia ini. Ucapan kebenaran yang pernah mereka ucapkan sewaktu di dunia ini ialah pensaksian kalimah tauhid, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah dia satu kegerunan kita pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah sambung dalam ayat yang ke-39. Allah kata zalikal yaumul haq. Demikian itu adalah hari yang benar. Kiamat ni bukan tipu. Dia hari yang betul-betul akan berlaku, pasti berlaku dan hampir berlaku. Faman syaa'a attakhaza ila rabbih ma'aba. Siapa yang nak, dia akan mengambil. Siapa yang nak, dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi Allah beritahulah, faman syaa'a attakhaza ila rabbih ma'aba. Hari kiamat ni ialah betul-betul berlaku. Dia bukan dongeng, dia bukan cerita-cerita, dia bukan mitos, dia pasti akan berlaku. Kita ni hidup, kita pasti akan mati. Lepas kita mati, kita akan disoal. Pasti dan akan berlaku pada hari kiamat. Siapa yang yakin dengan hari kiamat, dia hiduplah apa yang dia nak. Kalau dia nak masuk syurga, buatlah cara dia nak masuk syurga, sehingga akhirnya dia akan masuk syurga. Tapi kalau dia tak teringinkan syurga, dia boleh hidup apa cara yang dia nak. Okay. Kemudian Allah kata, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu tentang azab yang hampir. Azaban qariba, azab yang hampir. Kenapa demikian? Dia kata kehidupan di dunia ini sangat singkat. Kerana itu dia kata azaban qariba. Nak kiamat jauh lagi ke? Dekat ke jauh? Lambat lagi. Sekarang ni Imam Mahdi tak turun lagi kan? Imam Mahdi belum ada. Nabi Isa pun tak ada. Tempoh Nabi Isa hidup berpuluh tahun, sampai 50 tahun Nabi Isa berkahwin, beranak, dunia akan aman. Kemudian Dajjal pun tak turun lagi. Lepas itu Dukhan pun tak ada. Tanda-tanda besar tak ada lagi. Kalau ada pun dia akan mengambil masa jauh lagi ikut perhitungan kita. Tapi ikut perhitungan Allah, dia kata dia tak ikut perhitungan Allah. Dia kata azaban qariba, azab yang sangat hampir. Sangat hampir. Kiamat itu sangat hampir. Nabi SAW ketika bermi'raj ke langit, Nabi diperlihatkan dengan keadaan seorang perempuan tua. Dia menegur Nabi Muhammad SAW. Dia membongkok. Lalu Nabi Muhammad pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah perempuan ini? Kata Jibril, dia inilah dunia. Dunia yang telah bongkok 3. Maknanya dah tua sangat lah. Dah nak mati lah. Jadi itu zaman Nabi tu. Zaman Nabi dah ada bongkok. Zaman kita lebih dekat lagi lah. Allah sebut dalam surah An-Nazi'at. Nanti kita baca yang kedua. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha.
Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini, melainkan sekadar sebentar, sekadar sesenja atau sepagi. Berapa tahun kita hidup di dunia? Kita hidup lebih kurang dalam masa 63 tahun lah. Itu umur umat Nabi, antara 60 hingga 70. Dan Nabi umurnya 63 tahun. Itulah lazimnya kita. Berapa tempoh 70 tahun atau 63 tahun ini mengikut perkiraan akhirat? Tempohnya hanyalah 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit je. Kenapa? Kerana yaumun ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah kata satu hari di hari kiamat kelak seperti 1000 tahun. Alfasanatin. Yaumun ka'alfi sanatin. 1000 tahun mengikut perhitungan kamu. Jadi kalau kita 63 tahun, kita hidup 63 tahun, satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau 63 tahun, 24 jam. Satu hari 24 jam kan? 24 jam bahagi 1000 kali 63. Jawapannya ialah 1.5. 1.5 maknanya 1 jam 30 minit. Maka benarlah firman Allah, lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Kita tak tinggal di dunia ini melainkan seperti sesenja. Hari dah pukul 6.30, duduk sekejap dia sampai 7.30. Maghrib lah. Allah sekejap no. Duduk pagi lepas habis main subuh, wirid-wirid sekejap, tengok dah siang. Oh, situ je. Sesepagi atau sesenja. 1 jam setengah. Itulah yang kita hidup di dunia. Jadi hidup di akhirat berapa lama? Hidup di akhirat tanpa penghujung. Jadi kan itu Rasulullah pesan, Allah pesan dalam surah-surah dalam juzuk ke-30 ini mengenai bencana akhirat besok, bencana azab di neraka. Hitung-hitungkanlah diri kita hidup di dunia ni 63 tahun yang kita rasa lama ni, tapi sebenarnya sangat sekejap. Jadi kerana itu jangan penuhkan kehidupan di dunia ini dengan perkara-perkara yang sia-sia. Apatah lagi kalau perkara yang membawa dosa. Penuhkanlah kehidupan di dunia ini dengan amal ibadat. Sebabnya kita akan kekal hidup di akhirat kelak yang tak ada penghujung masanya. Jadi Allah beritahu betul-betul tu. Pada hari tersebut setiap orang akan melihat segala apa yang pernah mereka lakukan sewaktu mereka hidup di dunia dahulu. Dalam konteks ini Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari itu tiap-tiap individu mendapati segala kebajikan di hadapannya dikemukakan, dan begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada jarak masa yang sangat jauh. Pada hari itu kita akan diperlihatkan segala amalan. Orang-orang kafir seperti Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Jahal bin Abi Salamah dan Abdul Asad Al-Makhzumi, mereka ini lantaran kedahsyatan azab yang mereka hadapi, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika aku menjadi tanah. Masa itulah, masa di padang mahsyar, bila dia tengok azab begini begitu, dia kata, ya Allah Tuanku, alangkah baiknya kalau aku ni bila mati-mati terus jadi tanah. Rupanya tak. Bila aku mati, aku akan dihidupkan semula. Mereka menaruh harapan agar dikembalikan menjadi tanah seperti makhluk haiwan yang lain setelah mereka menjalani proses hukum balas sesama mereka. Haiwan-haiwan yang ada di dunia ini semuanya akan dihidupkan semula. Semua jenis haiwan semuanya akan dihidupkan semula dan akan dihitung, dibalas
sesama mereka. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Amru dan lain-lainnya, hadis Nabi yang bermaksud pada hari itu segala binatang dikumpulkan. Binatang yang tidak bertanduk menuntut pembalasan terhadap binatang yang bertanduk. Binatang dengan binatang. Rimau makan rusa. Rusa minta pembalasan baliklah pada hari tersebut. Setelah itu mereka pun dikembalikan menjadi tanah. Semua binatang-binatang tadi, lepas disempurnakan pembalasan masing-masing, mereka akan menjadi tanah. Lalu orang kafir berharap mereka juga akan menjadi begitu bagi melepaskan diri daripada terkena azab. Kerana itu dia kata akhirnya, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya jikanya aku menjadi tanah. Tapi tak. Jadi kita pun sama juga. Kalau haiwan dengan haiwan akan diadili oleh Allah SWT, haiwan dengan manusia apatah lagi dia lebih diadili. Sebab apa? Haiwan ni bukan ada akal fikiran. Kalau nak kira-kira kan tak ada dosa. Dia bukan ada akal. Tapi Allah kata akan diadili antara haiwan-haiwan ini. Yang bertanduk dan yang tak bertanduk. Yang makan binatang lain diadili. Apatah lagi manusia. Manusia yang mukallaf, yang diberi pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Hari ini kita bela kucing, kita biarkan kucing. Kucing mati sakit, maka kita akan diadili di akhirat kelak. Besok kucing ni bangkit, aku ni ya Allah dibela oleh sipulan bin sipulan. Tapi bila aku beranak kali pertama, lepas tu dia biarkannya aku, dia bela je anak aku. Aku dibiarkannya. Dia minta balik tu. Dia akan minta di akhirat kelak. Dia minta diadili. Selepas diadili, kucing tadi akan jadi tanah. Kita kekal seperti manusia biasa untuk menerima azab atau menerima nikmat. Okay, baik. Jadi apa pedoman hidup dalam hukum hakam dalam surah Amma Yatasa'alun? Ayat-ayat dalam petikan ini memberikan beberapa petunjuk. Pertama, baik di dunia maupun di akhirat, Allah mempunyai dua sifat yang paling utama, iaitu agung dan besar. Itu yang pertama. Allah ini sangat agung dan sangat besar. Di akhirat Allah agung, di dunia pun sama. Tapi di dunia kita tak nak agungkan Allah. Itu yang masalah dia kan. Di akhirat besok kita tahu la yamlikuna minhu khitaba. Semua orang tak berani bercakap. Tapi di dunia ni, mana-mana ayat Quran, semuanya kita tentang. Bila Allah kata laksanakan hudud, kita tentang. Kita kata, laksana hudud habislah kita. Bila Allah kata tutup aurat, kita kata kena ada ikut peredaran zaman. Di dunia kita berani bercakap. Tapi di akhirat besok, la yamlikuna minhu khitaba. Kita tak berani cakap dan kita tak berani nak mengangkat muka sekalipun. Yang kedua, justru martabat Allah yang agung, maka tiada siapa pun yang boleh berucap pada hari kiamat kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah. Yang ketiga, Jibril dan para malaikat tidak berupaya mengeluarkan kata-kata pada hari kiamat lantaran gerun dan takut kepada Allah SWT. Maka bagaimana halnya makhluk lain? Yang keempat, hari kiamat pasti berlaku tanpa ragu-ragu. Yang tu Allah kata hari kiamat itu dekat. Orang-orang yang beroleh kebahagiaan ialah orang-orang yang memilih jalan menuju kepada Allah menerusi iman dan amal saleh. Inilah orang yang akan dapat kebahagiaan di akhirat kelak. Selain daripada itu, kita akan dapat kecelakaan. Dua je. Sama ada nak dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, atau dapat kecelakaan di akhirat. Bahagia di dunia ke, tak bahagia ke. Tapi yang penting sebenarnya dunia tak penting. Dunia kita hidup hanya sesepagi atau sesenja saja. Sekejap sangat. Sekejap sangat hidup di dunia ni. Tak penting lah. Tapi kalau kita nak hidup senang di dunia, boleh ke? Boleh. Tapi dengan mematuhi perintah Allah SWT.
Boleh jadi kaya, tapi dengan mematuhi perintah Allah. Sayyidina Uthman seorang yang sangat kaya. Dia seorang yang sangat kaya. Abdurrahman, saya lupa nama Abdurrahman bin apa. Abdurrahman bin Auf juga seorang yang sangat kaya. Sahabat-sahabat Nabi kaya, tapi kekayaan mereka membawa kebahagiaan kepada dunianya dan akhiratnya. Jadi tak salah kita nak jadi kaya, tapi biarlah jalan untuk kaya itu jalan yang tidak bercanggah dengan hukum Allah. Yang kelima, hari kiamat dan segala macam azab di dalamnya adalah hampir dan pasti terjadi. Dianya sangat hampir dengan kita. Okay. Hampir tu kenapa? Kerana kita sebenarnya kita tak sedar bila kita akan mati. Kita tak tahu. The once kita mati, kita jangan ingat itu adalah pengakhiran kehidupan. Mati saja itulah mula kehidupan. Bila masuk dalam kubur, kita akan bersoal jawab, kita akan bercakap, kita akan macam-macam lah. Dapat nikmat, dapat. Kalau dapat azab, dapat. Bukannya duduk dalam kubur, semoga dia tenanglah dia di sana. Itu kita orang dunia je cakap kan, semoga tenang dia di sana. Orang yang di sana tu tak tahu, Wallahualam apa jadi. Jadi kerana itu kita kena ada buat persediaan yang betul-betul cukup untuk kita hidup di dalam kubur yang gelap gelita. Yang keenam dan yang terakhir, setelah orang-orang kafir melihat berbagai macam azab hari akhirat, hari kiamat, mereka menyesal dan bercita-cita agar mereka dikembalikan menjadi tanah. Mereka dikembalikan menjadi tanah. Ini bagi orang-orang kafir bila dia melihat azab. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia akan merasa gembira dengan balasan yang Allah berikan. Bahkan bagi orang yang mati syahid, dia minta hidup semula. Lagi hebatlah bagi orang yang mati syahid ni. Sebab apa dia minta hidup semula? Bila dia mati syahid, mati terus masuk syurga, dan syurga ni berbagai-bagai tingkatan. Syurga untuk orang mati syahid balasannya cukup indah. Dan bila dia tengok macam tu, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau kamu izinkan, hidupkan aku dan aku berjihad dan aku mati. Kemudian hidupkan aku berjihad dan aku mati. Berkali-kali. Kenapa? Balasan untuk orang mati syahid sangat mulia, sangat indah. Mati saja indah. Untung mati syahid ni. Sangat untung untuk kita mati syahid. Berbeza. Orang kafir bila dia mati, dia minta jadi tanah. Orang Islam biasa bila dia mati, dia gembira dapat masuk syurga. Orang mati syahid bila dia mati, dia minta dihidupkan dan berjuang semula untuk mati. Hidup untuk mati. Hidup untuk mati kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, habis kita bincang mengenai surah Amma Yatasa'alun. Surah Amma Yatasa'alun kita dah bincang habis. Dan surah yang keduanya ialah surah An-Nazi'at. Surah Amma Yatasa'alun ni namanya surah An-Naba, kan dia membawa satu berita yang sangat besar. Jadi sebelum kita pindah ke tajuk baru, setakat mana yang sempat, kalau ada apa-apa persoalan yang tuan-tuan nak bangkitkan, nak bertanya, sama ada berkaitan dengan apa yang kita baca sepanjang minggu-minggu yang lepas, atau apa-apa tajuk lain lah, yang apa-apa yang tuan-tuan nak kita bincang di sini, dipersilakan. Kalau saya tengok, terutamanya musim-musim pilihan raya ni lah, kan, musim pilihan raya ni kita tengok WhatsApp, kita tengok Telegram. Kadang-kadang kita tengok cerita-cerita yang orang buat ni dalam WhatsApp dan Telegram ni, semua cerita propaganda politik.
Dia buat begitu, dia buat begini, propaganda politik. Mereka yang buat macam ini ni, mereka percaya tak ada hari akhirat. Dia buat fitnah sana, buat fitnah sini, propaganda sana, propaganda sini. Janji menang pilihan raya. Dia percaya tak ada hari akhirat. Rasa macam tak percaya. Rasanya lah. Kalau percaya pun percaya kat mulut lah. Sebab dia tak rasa dosa. Tak ada rasa dosa langsung. Nak buat menipu, tak ada rasa dosa, tak ada takut dosa. Macam lepas hidup besok mati jadi tanah. Agak-agak begitulah kot kan. Tak, kita tak macam tu. Kita mati besok, kita akan ditanya setiap apa yang kita lakukan. Jadi itu kerana itulah yang disebut di awal-awal dulu bahawa antara ciri-ciri dakwah Makkiyah. Dakwah Makkiyah ni ialah era penurunan ayat Al-Quran di Mekah, ialah menekankan soal kepercayaan kepada hari pembalasan. Semua kalau kita baca Amma Yatasa'alun, dia cerita mengenai hari pembalasan. Ada syurga, ada neraka. Itu pembalasan lah tu. Kenapa ada hari pembalasan? Kerana orang yang percaya pada hari pembalasan, dia akan hidup dengan teratur di dunia ni. Dia nak buat sesuatu, dia kena tengok, besok macam mana ya? Dia kena tengok. Sebab dia percaya ada hari pembalasan. Tapi bagi orang yang tak percaya hari pembalasan, dia redah begitu saja. Buatlah apa yang kita nak buat, janji menang. Itu kalau pilihan raya lah. Buatlah apa, janji kenyang. Itu kalau kita nak cari makan kan, tak kisah haram tak haram. Yang ini orang yang tak ingat bahawa hidup kita ada hari pembalasan. Kita punya isyak pukul apa ya? 8.10. Ada lagi 2 minit, 4 minit ikut jam saya ni. Ikut jam depan lagi 2 minit. Ya, itu cepat sikit ke ya? Cepat sikit. Okay. Ada tuan-tuan yang terbuku apa-apa soalan? Imam kita tanya pasal syahid ni, apa yang dinamakan syahid akhirat, syahid dunia? Okey. Alhamdulillah, bagus soalan tu. Syahid ini dia ada banyak peringkat. Satu namanya syahid dunia, satu namanya syahid akhirat, dan lagi satu namanya syahidul ma'rakah. Dia ada banyak peringkat. Syahid dunia ialah orang yang pada pandangan kita dia mati syahid, lalu dia diuruskan di dunia ini sebagai orang syahid, tetapi di sisi Allah dia tidak syahid. Itu syahid dunia lah. Syahid akhirat ialah orang yang mati dalam keadaan biasa, tetapi Allah menganggap dia sebagai syahid di akhirat. Beberapa bentuk kematian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Contohnya orang yang mati beranak, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar. Okey. Tapi bukan semua orang lah kan. Orang kafir juga mati terbakar, mereka juga mati tenggelam, tak kurang juga mati beranak. Bukan semua orang lah. Pertama sekali ialah siapa orang yang mati dalam keadaan disebutkan tadi, tetapi mereka beriman dan pasrah kepada takdir Allah SWT. Dia beriman dan pasrah kepada takdir Allah SWT. Dia redha apa yang Allah tentukan kepada dia. Kenapa mati-mati begini diberi kelebihan oleh Allah? Kerana mati dia dahsyat, mati dia sakit. Mati dia lebih sakit daripada mati biasa. Jadi yang ni dapat syahid akhirat. Namun demikian, pahala mereka tak sama. Maksud syahid di sini ialah syahid yang diberi kemuliaan oleh Allah SWT. Orang yang syahid akhirat ni, jenazahnya mesti diuruskan seperti jenazah biasa.
Dan yang ketiga ialah syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah ialah syahid orang yang berjuang menentang orang kafir. Dia berjuang, dia menentang orang kafir. Kalau dia berjuang menentang orang Islam, dia tidak syahid. Kira dia tidak syahid. Kalau kita bergaduh sesama kita, tiba-tiba mati, tak syahid. Jadi sebenarnya nak syahid tu macam mana? Kita nak syahid, kita kena berjuang menentang orang yang betul-betul kafir. Kafir zimmi? Tak. Dia kena kafir harbi. Senangnya cerita, kalau nak syahid hari ni ialah kita pergi ke Palestin. Palestin lawannya ialah Israel. Confirm kafir. Ini syahid. Kalau pergi ke Syria, masih lagi orang Islam. Kan? Syria tu pemimpin dia walaupun dia zalim, jahat, tapi masih Islam. Jadi syahidul ma'rakah itu ialah mati dalam medan peperangan dalam menentang orang-orang kafir. Dan bagaimana menguruskan jenazahnya? Dia tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Kenapa tak disembahyangkan? Allah beri kemuliaan kepada mereka. Dia tak perlu kepada doa kita untuk masuk syurga. Kan? Hebatnya orang mati syahid ni. Kita ni, tuan-tuan, sama ada kita ulama ke, orang yang abid ke, orang yang macam mana pun ibadatnya, bila mati, kita mengharapkan doa orang lain masa kita mati. Tetapi orang syahid, bila dia mati, Allah nak tunjukkan kemuliaannya. Orang syahid tak perlu doa kita. Tanam sekali dengan baju-baju dia, tak payah mandi, terus tanam. Semayang pun tak payah. Tak perlu, dia tak minta doa kita. Kenapa? Kerana Allah confirmkan dia masuk syurga. Jadi kerana itu para sahabat dulu, bila sebut berjuang berjalan Allah, semuanya nak. Tak ada yang ketinggalan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin setakat itu dulu pada malam ini. InsyaAllah azan pun telah berkumandang, dan kita insyaAllah kita akan sambung pada 2 minggu akan datang pada muka surat 33 masuk surah An-Nazi'at. Tapi insyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang ni kita laju-lajukan sikit. Sebabnya juzuk 30 ni memang cerita bab hari kiamat, bab syurga, bab neraka. Jadi bila surah An-Naba' ni kita dah cerita panjang sikit, maka surah-surah yang ke depannya mungkin kita akan laju-lajukan, kecuali ada benda baru yang tidak disebut oleh surah-surah yang sebelumnya, itu akan kita bincang lagi. Baik, apa yang baik itu daripada Allah SWT, dan apa yang kurang, salah dan silap itu kelemahan dan kesalahan saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah SWT dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.